Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Al-Azim yang saya kasihi, jazakallahu khairan ahsanal jaza atas jemputan di masjid yang mulia ini. Selalu lalu jalan Pandan ni tak sedar ada masjid kat masuk kiri. Masuk-masuk tengok masjid punyalah besar. Setiap ada kebun taman lagi. Raudhatun min riyadil jannah, insya-Allah. Kepada Ustaz Amirin yang saya kasihi, ini tadi bacaan Al-Qurannya yang sangat merdu. Tahun 2011 tu kalau tak salah saya sempat mendengarkan sebelum nak pergi maghribi waktu tu kalau tak salah. Dah lama dah balik dah pun. Kepada Fadilatul Asatizah Mukarram, para masyayikh, para alim ulama, EJK masjid, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat bersama-sama merayakan perayaan Maulid dengan harapan seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, iaitu rasa farah wal mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat tertanam di dalam jiwa dan raga kita. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Kita hidup di dunia ni tahu sementara. Nak kata cari kenikmatan akhirat sepenuhnya kita tak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita hidup di dunia ni sepenuhnya hanya menunggu dan berharap pada akhirat kita tak mampu. Lebih-lebih lagi dalam abad ini kita lahir di dalam dunia yang serba material, serba keduniaan. Kalau kita berada di luar landasan arus perdana keduniaan ini, orang dah tuduh kita pelik, dah tuduh kita tidak progresif, tuduh kita tidak membangun masyarakat, tuduh kita dengan berbagai tuduhan. Kerana dunia sekarang ni berharap atau mengharapkan kita sebagai Bani Adam untuk bekerjasama membangun negara, bangun segala perkara yang bersifat duniawi. Oleh sebab itu, ulama membahaskan perlunya suatu balance pada hari ini. Dan balance ini menyebabkan amal ibadat kita tidak sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pancaroba yang ada pada hari ini. Maka satu-satunya harapan kita sebagai umat Islam adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Oleh itu, umat Islam sejak beratus tahun, bukan sekejap, seawal abad ke-4 ke-5 Hijriah atau ke-6 Hijriah, mengambil kesempatan di bulan Rabiul Awal untuk merayakan perayaan Maulidin Nabi, Al-Maulid An-Nabawi atau Maulidun Nabi. Tulisan dia boleh dua-dua lah.
Maksud dia perayaan al-ihtifal, bukan Aid. Kita tak sebut Aid, kita sebut al-ihtifal. Bahasa Arab dia. Ihtifal itu adalah merayakan kenduri lah kira. Lebih kurang macam tu. Bukan perayaan raya Aidil Adha, Idul Fitri, tapi al-ihtifal. Perayaan Maulid diambil sejarahnya, salah satu sebab adalah kerana umat Islam tinggal di Andalusia. Ada satu bandar di antara Andalusia dan Maghribi. Bandar tersebut bernama Ceuta. As-Sabti, sin ba ta ya sabti. Itu bahasa Arab dia. Bahasa Spanyol dia Cueta. Bunyi dia Ceuta. Ni pelik tak? Jadi Ceuta ni perantaraan antara Andalusia dan Maghribi. Pada waktu itu dikuasai oleh seluruhnya umat Islam, dari Andalusia, Ceuta sampai Maghribi. Tapi seperti tuan-tuan dan puan-puan semua tahu, di Andalusia ni kita coexistent. Umat Islam dengan orang yang bukan Islam seperti Yahudi dan Nasrani hidup bersama. Macam Malaysia lah. Cuma Malaysia Yahudi tak ada. Yang ada agama-agama Asia. Itu ada. Jadi di sektor ini kerana kehidupan yang majmuk, begitu juga Andalusia, umat Islam diuji dengan da'iyah, terutamanya dari puak Nasrani pada waktu itu, Katolik. Kalau Yahudi tak sangat, sebab Yahudi agama dia eksklusif. Hanya Yahudi saja yang boleh masuk syurga bagi mereka lah. Selain yang berdarah Yahudi tak dapat syurga menurut agama mereka. Jadi mereka tak ada penat-penat nak mendakwah orang Islam masuk Yahudi. Tapi mereka penat untuk mendakwah keturunan Yahudi kalau ada yang masuk Islam. Dan tidak sedikit, banyak ulama-ulama besar Yahudi masuk Islam jadi ulama besar, ahli sunnah wal jamaah, ulama yang hebat. Kalau di Maghribi itu, kalau dengar belakang dia Al-Manjur, itu Yahudi, keturunan je, dah tak agama dah, darah Yahudi tapi dah jadi Arab, dah cakap Arab, kitab Arab, jadi ulama Islam, cinta Nabi Muhammad SAW. Bingkiran, bekas Perdana Menteri Morocco, nama dia Bingkiran. Itu darah dia darah Yahudi, Bingkiran. Ini cerita dia. Ben kan, orang Yahudi Bingkiran. Tapi umat Islam. Jadi salah satu dakwah mereka kepada orang Islam, budak-budak kecil ni diberi hadiah, diceritakan keagungan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Sehingga seolah-olah kalau kau terima Christianity, salvation, khalas, you dah for sure will be forgive, akan diampunkan oleh Tuhan pada waktu itu. Membuktikan dia macam mana, menceritakan Nabi Isa ni menurut mereka lah sebagai anak Tuhan, boleh jalan atas airnya, air jadi khamernya. Kau kalau Islam tak dapat minum khamer, kalau Kristian boleh. Menghidupkan orang mati, buta boleh nampak, leprosy boleh sembuh setelah disalib untuk engkau. Itu pun diangkat oleh Tuhan Bapa naik ke atas. Ini semua dakwah yang dibuat, sehingga anak-anak kecil ada yang terpengaruh dan berubah agama menjadi Kristian pada waktu itu. Maka ulama Islam, salah seorang, kalau tak salah nama dia Al-Azafi, dia karang kitab nama dia Ad-Durrul Munazzam fil Maulidil Mu'azzam.
termasuk kitab Maulid terawal. Reverse balik kisah junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, tanda-tanda kebesarannya, lalu pada waktu dilahirkan, membesar, bagaimana menjadi nabi, diutus menjadi nabi, sampailah kewafatannya. Kitab Ad-Durrul Munazzam fil Maulidil Mu'azzam ni disepta pada waktu itu, diceritakan kepada anak-anak kecil supaya masuk kecintaan mereka ke dalam hati mereka terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang moderator sebut tadi. Seawal itu, sebab mereka telah dibisikkan racun-racun untuk membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara, kau lihatlah, nabimu nabi, bukannya anak Tuhan, dia manusia je, jin. Kedua, tengok mukjizat, miracle. Jesus miracle dia hidupkan orang mati. Muhammad paling-paling belah bulan. Itu pun tak betul ke tidak, itu je lah dia berkata. Ini contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan. Hadir wal hadir afidha. Oleh itu, sebelum kita bahas perkara ini lebih dalam, kita nak masukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, kecintaan Nabi Muhammad ke dalam diri kita. Maka yang paling utama ulama menyebutkan di dalam Maulid adalah kisah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil dengan afdalul khalqillah, sebaik-baik makhluk. Je kalau budak-budak kita kampung, kita beriman Nabi Muhammad ini sebaik-baik makhluk, dia hafal, dia letak dalam otak dia, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hafal, ujian, lulus, lupa dah. Tahu Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk, betul ke merasakan? Tuan-tuan pernah tengok Nabi Muhammad? Orang Kristian, mereka lihat salib, ada gambar Jesus terpampang macam ni. Mereka membayangkan, oh, how Jesus sacrificed himself for the sake of his nation. Jesus menerima disalib untuk salvation kepada umatnya, nationnya. Kita, so macam mana kita nak gambarkan? Kita tak boleh lukis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh berlakon, ni Nabi Muhammad. Kristian diorang buat, berperan sebagai Jesus. Kerana kita tahu kalau kita lukis atau kita memperagakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk daripada hadis man kadzdzaba alayya mu'tamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kerana dia itu bukan Nabi Muhammad, maka satu-satunya cara adalah meriwayatkan kisah baginda sallallahu alaihi wasallam, membahas, menceritakan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya anak-anak kita bukan hanya dengar, tahu, keluar telinga kanan, masuk keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, akan tetapi masuk dan dengar dan meresap di dalam hatinya. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk tujuan ini, ulama bukan seorang, ratusan ulama, termasuk Al-Azafi tadi, Al-Imam As-Suyuti, dia karang kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Al-Imam Az-Zurqani mensyarahkan kitab Al-Hafiz Al-Qastalani yang berjudul Al-Mawahib Al-Laduniyah fil Khasa'isin Muhammadiyah. Lebih kurang macam tu. Al-Imam Qadhi Iyad
mengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, yang sampai hari ini tuan-tuan, orang Maghribi dari mula Tunisia sampai Maghribi Mauritania baca kitab tersebut. Saya ada guru nama dia Dr. Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah, hafizahullah, maaf masih hidup. Beliau menceritakan kepada saya, orang Maghribi kalau ada anak tam-tam, bahasa Arab dipanggil tam-tam. Tam-tam tu iaitu tak dapat atau cakap dia pelan, tak dapat. Waktu kecil tu lidah dia tu lidah pendek, biasanya kena gunting tu nak panjangkan untuk dia boleh cakap. Kadang sampai umur 4 tahun tak boleh cakap lagi. Untuk biar dia boleh cakap ni, cara dia adalah dibacakan kitab Asy-Syifa. Orang dengar ni biar benar, tak masuk akal. Tak, dia kata mujarrabat, termasuk mujarrabat orang Maghribi. Dibacakan kisah baginda SAW tidak melalui kitab Asy-Syifa, kerana kitab Syifa ini syifa kepada budak. Akhirnya boleh cakap. Itu sampai macam tu tuan-tuan. Syifa tu kan ubat. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Itu bukan nak kata ini syariat ke tidak, bukan. Ini adalah amalan orang Maghribi untuk biar budak anak ni boleh bercakap. Lebih kurang macam tu, mujarrabat kita panggil. Dan hadirin wal hadirat, banyak ulama mengarang kitab ini untuk menceritakan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak agung, tidak hebat. Cuba kita lihat kisah Nabi Adam alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Mustadrak. Kitab Mustadrak ini adalah menyempurnakan Sahih Bukhari dan Muslim. Bukan menyempurnakan, menyusul Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam ilmu hadis, Bukhari Muslim sahih. Khalas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sahih. Datang Imam Al-Hakim, dia kata hadis-hadis dalam kitab aku ni sebenarnya sahih juga, sama ada ikut syarat Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Tapi dia orang tak sebut. Lebih kurang macam tu lah. Oh, hebat. Maka dia tulis dalam kitab ini satu hadis. Hadis dia itu ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nak bertaubat. Cara dia bertaubat, dia bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tanya dia, "Ya Adam, mana kau tahu Muhammad? Aku belum ceritakan Muhammad." Maka Adam kata, "Ya Allah, ketika nyawa aku ditiup dalam jasadku, aku melihat di tiang-tiang arash ini namamu sebelahnya Muhammad. Maka aku tahu sejak itu bahawa tentulah Muhammad ini adalah kekasihmu, orang yang engkau cintai, makhluk yang engkau sayangi." Maka apa kata Allah? Allah SWT firman kepada Adam, itu laula Muhammad lama khalaqtuka ya Adam. Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, aku tak cipta engkau ya Adam. Hadis ini dimasukkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi, oleh Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitab Mustadrak. Tapi Imam Zahabi kata bal maudhu'un, malah palsu menurut Al-Zahabi. Dikritik oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, dia kata apa? Dalam Majma'uz Zawaid, bal dha'ifun, lemah. Bukan maudhu' tapi lemah. Bila hadis lemah ni, kita jangan jadi, kita panggil dha'if fobia.
Dengar dhaif je macam dah palsu dah, tak boleh pakai. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata apa? Dia kata hadis dhaif ni kita pakai untuk fadailul a'mal, untuk benda-benda bersifat fadail. Bukan halal haram, bukan akidah. Maka dalam kisah ini dia fadail. Fadail ni di mana nak mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu afdalu khalqillah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula Muhammad lama khalaqtuka ya Adam. Setelah itu datang As-Sayyid Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari, meninggal tahun 1993. Dia kata hadis ini yataraqqa, derajat dia naik ila darajatil hasan, paling tidak dia kata naik pada derajat hasan paling tidak, kerana banyak syawahid-syawahid disebutkan panjang dalam kitab Raddul Muhkam Al-Matin. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Itu mukadimah, nak kabarkan, nak ceritakan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seawal Nabi Adam alaihissalam dah bertawasul dengannya, dah menyebutkan namanya. Jadi ulama ketika menulis Qisatul Maulid, dia menceritakan pertama sekali adalah tanda-tanda keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah dia iaitu kita tahu di zaman kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan Amul Fil. Betul? Amul Fil. Macam mana Amul Fil? Tahun gajah. Tuan-tuan tahu tahun gajah? Tahun gajah ni peristiwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi tahun gajah ini kisah dia Yaman yang dah nak habis perang lah ni. Yaman tu kita tengok negara macam negara miskin sekarang. Zaman dulu Yaman ni negara kaya. Hijaz tu, Mekah ni negara miskin. Hijaz ni negara miskin, dia tak ada tamadun. Orang Arab ni dia tinggal dekat kemah-kemah, nomad, pindah-pindah, kabilah-kabilah, ikut mana nak jumpa sumber air. Bila dipegang air ni, telaga tu, dia bermukim kat situ, dia berpegang situ, mati-matian jaga, kerana air ni sumber penghidupan. Sampai macam tu, orang datang nak minum telaga dia ni, pedang yang ditunjukkan. Kalau tahu kisah orang Melayu dulu pergi haji atau pergi umrah, dari Jeddah turun naik kapal nak pergi ke Mekah ni, tak boleh sembarangan jumpa telaga je minum, tak boleh. Nak tahu tuan dia kabilah mana dulu. Macam tu tuan-tuan. Jadi orang Hijaz dulu bukan orang kaya, miskin. Cuma di Mekah ni ada keistimewaan, ada Bi'r Zamzam yang mana menjadi keramaian. Satu-satunya tamadun orang Arab ni pada waktu itu Kaabah, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana orang Arab ni keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Dia orang tak dapat darah Yahudi, dia orang Arab. Itu je lah harapan dia orang. Dia orang tak ada Nabi setelah Nabi Ismail sampai Nabi, sebelum Nabi Muhammad lah, tak ada tu. Nanti Nabi Muhammad datang baru jadi Nabi. Jadi mereka tak ada petunjuk. Sembah pun sembah patung. Nak kata apa, wisdom tak ada. The highest wisdom they have is follow their forefathers, iaitu wisdom paling tinggi mereka adalah mengikuti nenek mereka. Tu je lah. Pada waktu itu kafir Quraisy Mekah yang gah itu pun
Yang dibangga itu pun tamadun yang mereka ada selain Kaabah, sastra Arab, pandai bersyair, lughatul dot, dipanggil lughatul dot. Walau boleh boleh tanya mukrik kita, kalau belajar tajwid dan sifatul huruf ni, surah Fatihah ni paling susah, sebab ada huruf dot yang ditasydid betul. Walau boleh. Saya belajar ni, maaflah Ustaz, seminggu tak lulus. Dengan kiai saya kat Indonesia dulu, seminggu tak lulus. Dan bacaan saya, Masya Allah, saya kalau baca depan Ustaz tu tak lulus lah. Nak kabarkan dia. Jadi tamadun mereka hanya sastra, askar pun tak ada. Kalau perang-perang kabilah ni. Tapi Yaman gah kekayaan mereka, sampai Abraha ni, kehebatan dia ni, dia buat Kaabah di Yaman dari emas, dari batu-batu mahal, permata, kaya dia macam tu. Kita beli emas 1 miligram satu yang kecil tu 200-300 ringgit sebulan, 300 ringgit sebulan, sikit ni pun dah bangga simpan, kena rompak dah pening kepala dah. Dia tu siap bina Kaabah dengan emas, tapi tidak mendapat sambutan. Orang Arab masih menghadap Kaabah yang ada di Mekah. Jadi dia nak runtuhkan Kaabah tu, tuan-tuan. Nak runtuhkan Kaabah, bawa bala tentera. Waktu itu kalau dapat tentera fil gajah ni, hebat lah. Kira zaman sekarang ni pakai F-18, F-20 Tomcat lah. Kapal terbang setelah tu lah yang tak boleh ditangkap radar lah, lebih kurang macam tu. Bawa tentera gajah, bukan satu, banyak. Tapi Allah SWT nak tunjuk kebesarannya, sikit demi sikit tenteranya dimatikan dalam perjalanan. Ada yang tak nak ikut, ada yang lari, tapi masih besar. Bayangkan rombongan, saya tak tahulah berapa jumlah dia, sampai nak dekat kota Mekah tu. Kalau tuan-tuan tahu, kalau kita pergi haji ni, saya belum pernah pergi haji, semoga dapat pergi, teringin nak pergi. Umrah dah lah 2 kali, tapi umrah ni pergi selain bulan haji, tak boleh nak balang jamrah ni, tak boleh lah. Kisah dia, kalau saya pergi umrah tu, kita lalulah tempat Jamratul Aqabah dan lain-lain tu kan. Ada satu tempat tu, dia kata, ini tak boleh lama-lama, jalan laju-laju. Lebih kurang macam tu lah. Sebab di situlah tempat tentera Abraha ni kena lempar dengan batu daripada neraka. Api, batu api dibawa oleh burung yang melempar. Pada waktu itu, tuan-tuan, kafir Quraisy ni dengar yang Abraha dah bawa tentera nak masuk Mekah. Tak jauh kan tu, dengan kota Mekah tak jauh kan. Kita pergi ni tak jauh dah, dekat dah tu. Abdul Muttalib ni lari, banyak orang-orang kafir Quraisy ni lari ke gunung-gunung. Jadi di Mekah ni kan, sebenarnya Mekah ni susah orang nak hidup. Zaman Nabi Ibrahim datang ni, tak ada benda, padang pasir, padang terkukur, tak ada orang nak duduk lah. Air tak ada, apa tak ada. Gunung. Dia dekat bawah macam ni. Kan kita tahu kan, gunung, dia dekat tengah macam ni. Ibarat dia tak boleh lah nak hidup lah. Nak jalan kena naik gunung tu, nak ni tak boleh nak hidup. Nak buat bandar ni tak sesuai lah. Kalau besar tak apa, kecil lah tu. Gunung keliling tu tak ada, jauh sangat. Tapi Allah SWT takdirkan menjadi tanah haram. Allah yaf'alu ma yasha', dia buat apa dia nak. Tinggalnya Ibrahim, tinggalnya
Hajar dan anaknya Ismail ni kan, ditonyoh-tonyohnya kakinya, keluar air zam-zamnya, dibinanya Kaabah kat situ, datanglah orang hidup kat situ, menjadi suatu kota, jadi post trading. Trading post ni tempat orang berdagang stok kat situ, antara Yathrib ke Yaman kan. Yaman ni penghidupan subur. Zaman Rasul terkenal Yaman ni subur, kaya. Sebab sebelum Rasulullah SAW lahir, Abraha dah boleh siap tentera nak serang. Kafir Quraisy lari sampai ke atas gunung, takut. Abdul Muttalib berdoa, ya Allah, selamatkanlah Kaabah, selamatkanlah Arab. Kalau ini kena katuk mati, hadislah. Tak ada tersisa, Quraisy tak ada derajat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan burung yang bawa batu, habis, hancur tentera dia. Lenyap kebesaran. Nampak? Dan orang Arab nampak kisah dia, ya hadirin wal hadirah hafizahullah. Abdul Muttalib sendiri sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tahu tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dia waktu dikoreknya cari Hajar Aswad yang hilang. Jadi Hajar Aswad tertanam di sekeliling Kaabah. Cari tak jumpa. Dia bersumpah, nazar, kalau jumpa Hajar Aswad, maka dia nak sembelih seorang anak dia. Anak dia ada 10 kalau tak salah. Satu anak dia nak disembelih. Ternyata jumpa. Maka di Qur'an diundi terpilih Abdullah. Abdullah terpilih. Nak sembelih Abdullah, para wanita semua protes, demonstrasi. Jangan. Abdullah ini pujaan hati kami. Muka dia handsome. Semua perempuan Mekah cinta dengan dia. Cinta kan. Sampai menurut riwayat ni memang kalau dia lalu kat Zangkah ni terjerit-jerit, Abdullah, Abdullah. Mencari ni ya. Tak ada handsome mana datang dari Korea ke mana, oh jerit-jerit. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Kerana protes tersebut, Abdul Muttalib tak jadi nak sembelih. Akhirnya diberi solusi, buat undian unta dengan Abdullah. Kalau keluar nama Abdullah, tambah unta dia sampai 10 kali, iaitu 100 unta, baru keluar nama unta, barulah disembelih 100 ekor unta, disedekahkan kenduri seluruh Mekah, kesyukuran menemukan Hajar Aswad. Setelah itu Abdullah direbut oleh para wanita Mekah untuk dikawini. Abdullah sampai resah, lari jalan Zangkah, baju kena tarik. Abdullah, Abdullah. Dia tak nak. Sampailah akhirnya Abdul Muttalib mengkawinkan dia dengan wanita pilihan yang bernama Bunda Aminah. Dan ketika Aminah hamil sahaja, maka pada waktu itu Abdullah tak dipandang lagi. Wanita Mekah kata kalau tengok Abdullah waktu tu, kau pergi sana lah, menyemak je. Kenapa? Apa aku buat? Aku tak buat apa-apa. Jadi bukan kerana jealous dah kahwin. Zaman dulu ni biasa laki ada isteri 4, 10 ni biasa. Ghilan Al-Thaqafi, dia ada 10 isteri. Bila dia masuk Islam, baginda SAW, amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Kau pegang 4 je, yang 6 tu kau cerai kan. Sebab 4 je maksimum.
Jadi bukan sebab jealous Abdullah ni dah kahwin dengan Aminah, tapi kerana mereka melihat Abdullah ni dah tak ada nur, wajah dia dah tak ada cahaya, tuan-tuan. Wajah dia tu tak ada nur, tak ada cahaya. Kerana cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam telah berpindah ke dalam rahim bundanya, iaitu Aminah. Ini boleh ke Ustaz? Nabi Muhammad ni dikatakan cahaya. Ini ajaran sesat ni, Nur Muhammad. Ada yang kata ajaran sesat. Tak. Muzakarah MKI dah bahas dah benda ni tahun 2016, tahun 2019 nak membahas, mengulas, membersihkan kembali istilah Nur Muhammad. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Apa? Benar-benar telah datang kepada kalian semua daripada Allah Subhanahu wa taala nurun, nur dan Al-Quran, kitabun mubin. Nur di sini bukan Al-Quran, sebab kitabun mubin tu Al-Quran. Tapi yang datang kepada kalian semua, mufassirun mentafsirkannya sebagai Muhammadun, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini nur, cahaya, tuan-tuan, yang menerangi bumi. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia karang kitab berjudul Mishkatul Anwar. Apa Mishkatul Anwar? Dia mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Kan? Allah ini menerangi langit dan bumi. Menerangi, iaitu seperti cahaya kamishkat. Musykat itu dibahas tentang siapa? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah menerangi langit dan bumi dengan hidayah, petunjuk keimanan kepada umat manusia. Laula Muhammad lama khuliqal. Kalaulah bukan kerana Muhammad, tidak diciptakan Adam, tidak diciptakan langit dan bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam banyak syawahid dan riwayat lain mengisyaratkan kepada perkara tersebut. Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa hidayah Islam. Yang mana Islam ini bukan khusus orang Arab. Sebab itu dalam sejarah Islam, Islam tidak didominasi atau dimonopoli hanya di kalangan Arab. Orang Arab sekalipun kalau buat dosa disiksa oleh Allah. Ada kawan saya cerita, dia ada kawan Arab datang Malaysia, Indonesia buat maksiat. Bila dia tanya, kau buat ni kenapa? Ni maksiat haram. Dia kata, maafi muskil anal Arab. Tak ada masalah, aku Arab. Aku taubat, Allah terima aku. Saya kata, bukan taubat Allah terima kau. Taubat siapa pun taubat, kalau Allah terima, terimalah. Tapi kalau maksiat ni tak kisahlah Arab tak Arab ni, kalau buat maksiat, kental sangat maksiat dia, hitam sangat hati ni, taubat macam mana pun Allah tak terima kalau bukan taubat nasuha. Masa taubat Allah tak terima ni, tak apa, buat maksiat aku taubat lah. Lepas minum buat maksiat, lepas tu taubat, okey aku taubat. Taubat, ya taubat. Lepas 3 hari buat balik, kan? Itu taubat yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak taubat kena taubat nasuha. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menurunkan Islam ini kepada umat manusia tanpa pandang ras apa pun. Melayu ke, Yahudi ke, Bani Israel ke, Cina ke, India ke,
Amerika ke, orang putih ke, orang mana ke, negro ke tak negro ke, rambut hitam, perang, hijau sekalipun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu menerangi langit dan bumi. Langit dan bumi. Perbahasan dalam akidah, hatta malaikat pun menjadi taklif, tapi syarak dia bukan syarak itu apa, taklifut tashrif, kemuliaan, pemuliaan, bukan taklif pembenaran hukum. Nak menunjukkan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mukallaf ini adalah manusia dan juga jin. Kristianiti kepada umat manusia sahaja, tanpa menilai kuret, betul, tapi bukan kepada jin. Yahudi hanya bagi bangsa Yahudi, Bani Israel. Selain Bani Israel tak boleh. Islam manusia dan jin, manusia dan jin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi nur ini turun kepada rahim Aminah. Pada waktu itu Sayyidatuna Aminah telah melihat banyak ajaib yang ada di dalam proses kehamilan dia. Sampai pada malam melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Jadi arsy ini bergoncang. Aminah melihat berbagai ajaib lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai riwayat, kalau kita rujuk dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, Al-Qadi Iyad meriwayatkan, kita panggil irhas. Irhas tu perkara yang mencari-cari adat kepada para nabi sebelum dia jadi nabi. Setelah jadi nabi dikatakan mukjizat. Sebelum jadi nabi dinamakan irhas. Kalau ada orang yang bukan nabi, macam orang biasa hari ini, bukanlah soleh tapi budak belajar kat pondok, Allah bagi dia pencari adat, nak kata dia soleh sangat tak juga, budak lagi. Ini dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan ma'unah, bantuan daripada Allah. Budak kecil baca, dengar je hafal, dengar je hafal ma'unah. Kita baca 10 kali pun tak apa-apa. Kalau orang tu soleh, Masya Allah, alim, penuh dengan ibadat, akhlak terpuji di kalangan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka mereka perkara mencari adat dipanggil dengan karamah. Banyak kisah karamah diriwayatkan, sehingga kan salah satu karamah ni bila ditanya, oh, kenapa karamah umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan ada yang mempertikai, betul ke karamah? Takkanlah karamah kalahkan mukjizat. Ya, kalau kita fikir cara matematik macam tu tak betul lah. Ulama kata Allah menzahirkan karamat kepada umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak daripada mukjizat. Bukan nak tunjuk karamat ni lebih hebat dari mukjizat, bahawa derajat wali lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, bukan. Tapi nak mengukuhkan, tengok tu, umat Nabi Muhammad dengan karamahnya pun masih mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah afdalul khalqillah, nabi yang terhebat. Mereka semua cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku menjadi umat Nabi Muhammad. Karamah selangit sekalipun, mereka umat Nabi Muhammad. Berarti kalau umat pun dah hebat macam ni, nabi dia lagilah hebat.
Tapi kenapa Nabi Muhammad tak diberi mukjizat yang hebat, tuan-tuan dan puan-puan? Ini kerana Al-Quran itu mukjizat yang lebih hebat, mengalahkan semua mukjizat dan karamat. Betul ke tidak? Mukjizat Al-Quran sampai hari ini masih ada. Belah laut, tuan-tuan nampak tak? Dengar je, tengoklah TV Ten Commandments. Belah laut. Ya, belah laut. Tu je lah. Lebih dari tu tak, betul kan? Tapi Al-Quran tuan-tuan baca, tuan-tuan rasa nikmat dia. Sedih je dia cuba, kalau tengah susah, sedih, tak tahu jalan keluar, buka Al-Quran, baca, syifa'un lakum, tenang hati, mengubati hati. Syifa, mengubat hati. Itu yang kita maksud. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, dalam kitab-kitab Taurat, Injil dan lain-lain dah disebutkan akan datang fulan bernama Muhammad, dialah Nabi penutup sekalian Nabi. Berarti Yahudi sepatutnya sampai hari ini masih menunggu Nabi terakhir, kan? Padahal ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, dia itu dah sebut dah, aku ini Nabi Bani Israel yang terakhir. Maksudnya lepas ni dah tak ada di kalangan Bani Israel Nabi lagi. Sebab itu dia dipanggil Mesiah, the Messiah, sebab Nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Tapi Bani Israel mengkufuri Nabi Isa alaihissalam, berhasrat membunuhnya kerana takut the Temple of Solomon ini diambil oleh Isa dan pengikutnya yang ada di kalangan mereka, bukan di kalangan Bani Israel. Seperti Romans, kan ada Romans ikut Nabi Isa alaihissalam. Nampak tu tuan-tuan dan puan-puan? Tapi golongan Kristian pula, dia tidak menganggap Nabi Isa ini sebagai Nabi dah. Diangkat pula jadi Tuhan, anak Tuhan. Padahal dalam riwayat, dia tidak dianggap sebagai anak Tuhan sampailah setelah 300 tahun. Only after 300 years of the crucifixion, the Council of Nicaea, terjadi perdebatan kerana Augustine, Emperor Romans yang masuk Kristian, yang the father dibaptize, lepas dia meninggal baru dibaptize, so anak dia jadi Kristian, jadi asalnya pagan, jadi Kristian. Dia tanya, so Jesus ini gods or man, mortal or immortal? Sebab otak dia otak pagan. Pagan ni dia tahu Zeus, Athena is gods, macam dewa. Dengan miracle, dengan hebat, turun Zeus, turun dari langit, buat peti. Itu yang dia gambarkan. So kalau dia dengar kisah Jesus ni, kalau dia hanya sebagai manusia yang mortal, yang tak ada benda ni, apa untung dia? Gereja pun gaduh, mortal or immortal, God or not God, human, sampai bunuh, saling membunuh. Ada yang kata tak apa, angkatkan je derajat dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Untuk apa? Kalau tak, nanti dia tak ikut Christianity. Ada macam-macam teori, sehingga pergaduhan tersebut mengalahkannya, mengatakan Nabi Isa sebagai Nabi, manusia yang Nabi. Dia kalah. Maka akhirnya setelah itu, 300 years after crucifixion, barulah Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi anak Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cerita dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi diriwayatkan di dalam kitab-kitab tersebut akan datang
Nabi terakhir ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka ada rahib Yahudi yang jual tanah dari Palestin pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Dia pindah ke Mekah sebab apa? Berharap untuk anak dia ni yang dinamakan Ahmad tadi, anak dia ni yang menjadi Nabi terakhir. Sampai macam tu. Tapi pada tahun kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dia tak dapat anak. Maka dia pun cari siapa yang ada anak nama Muhammad atau Ahmad. Maka pada waktu itu dia jumpa Abdul Muttalib dan bertanya kepada Abdul Muttalib, "Ya Abdul Muttalib, aku dengar kau ada cucu." "Ya." "Siapa cucu kau ni? Nama dia Muhammad ni." "Cuba tengok sini." Dia tengok belakang dia ada khatam nubuwah yang menyebabkan dia pengsan. Terus bila dibangun ditanya, "Kau datang tak sedar diri duk pegang cucu aku, lepas tu kau pergi pengsan lah." Yahudi ni, orang Arab tak suka Yahudi tu. Dia kalau Yahudi ni, dia bagi orang Yahudi ni macam tu lah. Dia remehkan Yahudi ni. So dia kata, "Ya Abdul Muttalib, aku berharap anak aku yang jadi Nabi terakhir, ternyata cucu kau." Hadirin wal hadirat hafizakum. Sebab itu kisah Abdul Muttalib ketika kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, lahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib sangat bahagia. Dia ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baby ini dibawa ke Kaabah, lagu dia mendendangkan syiai. Lagu dia lagu Arab lah, kita tak tahulah lagu dia macam mana. Cuma orang Melayu, dia bunyi dia orang Melayu, dia tukar cara kita. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama thayyibal ardani shalla 'alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Lebih kurang macam tu. Alhamdulillahilladzi a'tani, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, alladzi a'tani yang telah memberikan kepadaku, hadzal ghulama, hadaku tu Abdul Muttalib, hadzal ghulama tayyibal ardani, budak ni, hadzal ghulama, budak ni tayyibal ardani, yang bagus, boleh. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Syair ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq di dalam sirah dia. Jadi Imam Ibn Ishaq ni dia ada sirah, dan sirah dia ni sirah yang pertama, tuan-tuan. Jadi tak ada sirah sebelum tu. Yang pertama tu sirah Ibn Ishaq. Jadi di Malaysia tahun 2011 tu saya ingat lagi. Tahun sebelum 2011 sikit tu, tapi 2011 tu puncak dia yang saya tahu. Orang pertikaikan sirah Ibn Ishaq. Ada yang kata, oh tak boleh pakai, palsu, kecuali Maghazi sahaja, lain dia tak boleh pakai. Maulid ni bid'ah, sesat. Sebab apa? Meriwayatkan kisah-kisah maulid dengan riwayat yang wahin, yang lemah. Bukan hanya lemah, yang palsu. Kebanyakannya diambil daripada sirah Ibn Ishaq. Jadi nak kabarkan dia, nak terangkan. Baru-baru ni kami duduk dengan salah seorang, saya pernah ngaji dengan beliau, iaitu Syekh Sa'an Kamali daripada Maghribi.
Dia memang hafazannya Masya Allah, seorang yang muhaddis. So kita tanya direct dengan dia, Syekh, macam mana dengan sirah? Saya tanya, sirah Ibn Ishaq bil harfi, sirah Ibn Ishaq. Ada satu gerakan di Malaysia ni nak mengatakan sirah Ibn Ishaq ni ditolak seluruhnya kecuali Maghazi. Kerana apa? Kerana Imam Ibn Ishaq ni dituduh mutasyayyi' atau tasyayyuq. Tasyayyuq ni macam nak jadi Syiah. Berarti riwayat dia tak boleh dipakai. Apa pandangan Syekh? Dia kata, seumur hidup aku pertama kali aku dengar orang kata macam ni. Berani-berani dia kata macam ni. Dia kata lagi, oh saksi banyak. Sahibu Samah Datuk Mufti Wilayah saksi, Dr. Syed Syahrizan saksi, Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih saksi. Banyak lagi, ada pensyarah-pensyarah UM semua tu ada, UKM, Dr. Abdul Rahman Mahmud pun ada, panel pakar akidah Jakim. Dia kata apa? Pertama, apabila ulama menyebut fulan bin fulan tasyayyuq, tasyayya'a, kan? Bahasa Arab dia tasyayya'a tu fi'il madhi, atau tasyayyuq kata terbitan ni isim masdar. Di zaman itu bukan dengan maksud tasyayyuq fi hadzal zaman. Pada zaman ini istilah berbeza. Kau jangan tertipu dengan istilah. Tasyayyuq zaman dahulu itu maksud dia orang tersebut mendahulukan Ali, mengakhirkan Sayyidina Uthman. Antara Abu Bakar dan Umar ini ijma' para sahabat. Ali sepakat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah di zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, dia terima. Dilantik Sayyidina Umar, dia terima. Dilantik Sayyidina Uthman, dia terima. Di akhir hayat Sayyidina Uthman, dia dibunuh oleh demonstrasi, baru diangkat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Antara derajat mana lebih tinggi, Ali atau Uthman? Ada ulama, memang di kalangan ahli sunnah, Asy'ariyah sendiri menyebutkan ma bainal Ali wa Uthman khilafun. Antara Ali dengan Uthman terjadi khilaf, mana satu lebih unggul? Ada yang mendahulukan Ali, ada yang mendahulukan Uthman. Kebanyakan mendahulukan Uthman ikut tartib khilafah. Tapi ada mendahulukan Ali kerana Ali, Masya Allah, ilmu dia Madinatul Ilm wa Ali babuha. Sekisah dia, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini agung. Jadi Ibnu Ishaq mendahulukan Ali, mengkeduakan Uthman, itu sahaja. Dan dia dianggap tasyayyu'. Bukan dia nak jadi Syiah. Bukan tasyayyu' ni nak jadi Syiah tu. Jadi definisi atau ilmu jarh wa ta'dil fulan yang guna nak menjarhu Ibnu Ishaq tersebut salah alamat lah kita kata. Syekh Sa'ad Kamali kata salah. Dan dia kata Imam Ibnu Ishaq ini laulahu, kalau bukanlah kerana Ibnu Ishaq, kau tak jumpa kitab-kitab sirah. Semua sirah ni rujuk ke Ibnu Ishaq. Hatta Ibnu Katsir rujuk Ibnu Ishaq. Tapi periwayatan sirah tidaklah mendalam seperti periwayatan hadis. Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah. Sebab terbina hukum adalah melalui Al-Quran dan Sunnah. Tadi itu Sunnah tu maksud dia apa? Kutubus Sittah tadi, kitab 6 tadi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan kitab-kitab hadis yang lain. Kitab sirah bukan untuk membina hukum halal dan haram. Kau nak dapat apa halal dan haram? Dia membahas tentang kisah baginda sallallahu alaihi wasallam lahir, sebelum lahir, setelah lahir, itu saja.
sirah. Jadi sirah ini memang ulama yatasahhaluna fil riwayah, meringankan cara periwayatannya. Sebab tujuan dia bukan untuk halal haram. Tujuan dia untuk naikkan semangat kita umat Islam mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan kita duk maulid tu. Maulid ni supaya tuan-tuan dan puan-puan rasa kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui Nabi Muhammad afdalu khalqillah. Kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita cinta Nabi Muhammad, kita hidupkan sunnah baginda. Sunnah baginda itu dapat daripada kutub tis'ah tadi, sitah tadi. Macam mana minum tangan kanan, jalan macam mana, cakap macam mana, duduk macam mana, watak macam mana. Itu kita ambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Betul ke tidak, tuan-tuan? Maka sirah bukan itu fungsi dia. Dia fungsi dia untuk naikkan semangat, bukan halal haram. Maka tidaklah ditolak sirah Ibn Ishaq. Jadi di Malaysia baru ada orang khabar yang Ibn Ishaq punya sirah tak boleh diterima. Dan kita lihat begitu juga Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa, cerita Nabi Muhammad SAW lahir kana makhtunan, dah dikhitan. Baginda SAW lahir dalam keadaan sujud. Kan? Diriwayatkan tu. Oh, itu palsu, lemah, dhaif, tak boleh pakai. Bang, Al-Qadhi Iyad yang cerita ni. Qadhi Iyad ni ulama hebat, Al-Hafiz, Qadhi di Fes, pernah jadi qadi di Fes, qadi di Marrakesh, meninggal di Marrakesh, kubur dia ada. Kitab dia tu Asy-Syifa dibaca sampai hari ini, syarah dia punyalah banyak. Dan tujuan ditulis Asy-Syifa itu juga sama, untuk memastikan dulu Katolik ni hina Nabi Muhammad ni sampai nak rendahkan Nabi Muhammad supaya orang murtad. Qadhi Iyad karang Asy-Syifa, kenalkan bita'rifi huquqil Mustafa, nak kenalkan hak-hak tinggi derajat Nabi Muhammad kepada umat Islam. Bila dia baca, Nabi Muhammad ni hebat nah. Itu Nabi Muhammad ni Masya Allah, lekat dalam hati dia. Bila orang Katolik tuduh macam-macam, dia tolak. Dia tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang dia sayangi dan dia cintai. Itu nama dia Asy-Syifa. Dalam tu dia ada riwayat Nabi Muhammad lahir mahtunan, dikhitan dan lain-lain. Betul tak betul, that's not the point. Ini adalah sirah ulama yatasahhaluna fil riwayat. Ini Syekh Sa'id Kamali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi bila kita dah tahu kelahiran baginda dengan irhas. Irhas ni perkara mencari adat sebelum dia jadi nabi. Contoh dia Abu Lahab. Abu Lahab ni musuh Islam nombor satu. Tapi waktu lahir Nabi Muhammad SAW, dia ni sangat bahagia sampai dia merdekakan Thuwaibah, salah seorang diri kalangan dia punya hamba. Kerana dia yang khabarkan dekat Abu Lahab Muhammad lahir, dia bangga. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah kisah yang didapatkan oleh rawi yang bersambung dan sahih, tapi rawi itu mimpi. Dia mimpi bertemu Abu Lahab. Dah lama tak jumpa, Abu Lahab dah mati lama. Dia tanya, "Ya Abu Lahab, bagaimana engkau ni?" Jawab Abu Lahab, "Oh, aku kena azab teruk kat neraka, kecuali hari Isnin.
Sebab dulu aku bahagia dan merdekakan budak pada hari ini sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diringankan hari Isnin sahaja, bukan keluar daripada syurga. Ada yang kata, ustaz ni tak boleh pakai sanad ni. Kenapa? Itu mimpi, bukan dalil. Kita tak kata itu dalil halal haram. Kita bukan kata itu. Kita nak khabar. Contoh dia Bukhari, Imam Bukhari yang sangat teliti tentang sanad pun meriwayatkan kisah tersebut. Walaupun tidak dijadikan halal haram, nak menunjukkan keagungan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak bersendirian. Imam Suyuti, Al-Hafiz As-Suyuti, hadir wal hadrat, Al-Hafiz As-Suyuti hafal 200,000 hadis. Meninggal tahun 911. Murid kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa kata Al-Hafiz Suyuti? Dia kisahkan kisah tersebut sebagai salah satu sebab motivasi untuk kita merayakan Maulid. Abu Lahab ni dah jelas tabbat yada abi lahab wa tab. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Jadi kesimpulan yang boleh saya bawa pada malam hari ini, kita mengadakan Maulid, tujuan dia satu, kisah kelahiran baginda untuk kita tahu keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dah tahu, saya dah cerita dah tadi. Walaupun pendek, sebab nak cerita panjang ni 1 jam tak cukup. Ni boleh rujuk Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nama lengkap dia Syekh Zainuddin Al-Fannani Al-Maqdumi Al-Malibari. Dia yang karang kitab Fathul Mu'in, kitab fikih mazhab Syafi'i. Murid kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia karang kitab Fathul Mu'in tu sampai hari ni orang Melayu baca tu. Pondok-pondok ngaji kita tu. Dia ada karang satu kitab bernama Al-Maulid Al-Manqus. Saya tak tahu kitab ni, baru tahu minggu lepas. Waktu hari Maulid tu, hari Isnin tu, hari Selasa, hari Ahad tu, baru tahu Ahad lepas. Kitab ini waktu kawan-kawan My Lebar panggil ceramah Maulid, dia baca Maulid Manqus. Saya cari jumpa syarah dia dekat internet. Saya baca, panjang, hebat. Jadi kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tahu keagungannya, kan? Tujuan dia. Yang kedua, bila dah tahu keagungan dia, kita menumbuhkan rasa cinta dalam diri kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat jadi macam sahabat. Sahabat ni hidup dengan Nabi, dia tengok Nabi, dia cinta Nabi sebab dia tahu Nabi Muhammad SAW. Di mereka sanggup fida'u abi wa ummi ya Rasulullah. Tebusan aku ini adalah ibu bapaku ya Rasulullah. Jadi dia sanggup buat apa sahaja. Sampai derajat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu para sahabat. Kita sanggup? Kecintaan kita sampai mana? Kecintaan kita sampai mana? Hari ini lahir generasi, mula dari Muhammad ni bukannya Nabi lah, Nabi, manusia juga, manusia biasa. Saya khawatir kita terlalu mengkultuskan, kultus tu mengfanatikkan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sampai nanti dia jadi anak Tuhan. Setahu saya lah, zaman dulu sampai hari ini orang cinta Nabi Muhammad tak ada seorang pun percaya Muhammad ni anak Tuhan ni. Tapi dia keluar ni. Muhammad ni tak boleh terlalu kita agungkan. Dia manusia biasa. Hati-hati kata-kata macam ni. Hati-hati. Tulis lagi buku, Muhammad manusia biasa.
Memang dalam Al-Quran kata, iaitu Nabi Muhammad bashar, hanya sebagai manusia. Tapi lepas tu yuha, diberi wahyu. Wahyu ni benda besar, tuan-tuan dan puan. Itu. Derajat kedua, Nabi Muhammad dijadikan bahan jenaka 2022 ni. Kita kat Selangor dah ada khutbah tentang Nabi Muhammad ni. Apa kalau orang mempersendakan dia? Al-Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, dia kata apa? Kalau orang menghina atau menganggap Nabi Muhammad ni macam orang biasa sahaja, tak ada derajat ni, ini dah boleh murtad. Auzubillah min zalik. Hati-hati tuan-tuan. Bukan saya kata. Ini Qadi Iyad, dia kata sabu, orang yang sabu, mencaci maki Nabi Muhammad, ini boleh menyebabkan kufur. Melihat dia sebagai tak ada derajat, tak ada makanah. Wah. Ini lebih teruk lagi. Diri Nabi Muhammad ni manusia biasa sehingga hadis dia pun tak dianggap. Kita panggil ingkarus sunnah, anti hadis. Ini lebih teruk lagi. Hukum hakam dirubah hanya pakai Al-Quran sahaja. La haula wala quwata illa billah. Tiga ini berlaku sebab apa? Dia tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid ini untuk mengenalkan baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya tanam kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita kenal dia selanjutnya melalui sirah dan syama'il Muhammadiyah dia. Sirah ni apa? Tuan-tuan baca Barzanji tu, sebenarnya sirah dia lah tu. Dari sirah awal sampai kelahiran sampai lepas tu. Maulid Daibai itu memanglah maulid, tapi dia cerita ke awal killahu Adam alaihi salam. Masih ingat tak bacaan tersebut? Ke dah tak baca dah? Kalau dulu saya kecil-kecil tu kat kampung ni masih baca, kat Gombak tu kita baca. Duduk bulat, satu-satu pegang mikrofon. Al-hadis al-awwal, pindah hadis asani, pindah ni. Ada yang tak pandai Arab sikit, baca Quran pun lambat-lambat. Dia baca pelan lah, tak betul, banyak salah. Contoh dia, sebab tak fasih lidah. Tapi dia latih, akhirnya fasih. Maulid Barzanji, baru mahalul qiyam, diri sallallahu ala Muhammad. Selain mengetahui sirah baginda melalui bacaan tadi, syama'il baginda dan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan bersolawat. Selawat ni ada boleh kalam nathar, boleh kalam nazam. Itu yang namanya qasidah. Salla alaika Allahu ya adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Itu syair, qasidah, datang dari Bahar Rajaz. Wa alhamdulillahi alladhi a'tani mustaf'ilun mustaf'ilun. Itu bahar dia. Boleh faham kan? Itu syair, boleh kalam syair, boleh kalam nathar. Apa itu nathar? Nathar ni yang kita baca tu lah. Selawat luruih, tak ada lagu, tak ada rangkap, tak ada apa, tak ada. Dia teruih, itu kalam nathar. Sebab itu Barzanji dia asalnya kalam nathar, dan ulama nazamkan Barzanji tu yang kita baca tu, dinazamkan oleh ulama supaya apa? Supaya tak ngantuk. Kan?
Kalau duk baca ngantuklah. Okey, buat syair lah. Buat syair barulah semangat. Sebab itu Maulid Daibai juga sama. Dia mula mukadimah, selawat dulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ni mula Maulid Daibai tu. Lepas mukadimah itu dulu. Sebab dia nak suruh tahu mana dia apa? Ya Rabbi salli, oh Tuhanku, kau selawatlah kepada Muhammad. Ya Tuhanku, selawatnya kepadanya dan sampaikanlah salam kepadanya. Baik ke buruk? Dapat pahala ke dapat dosa benda? Takkanlah selawat dapat dosa, tuan-tuan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Salat ni itu disuruh untuk berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Fi'il amar. Fi'il amar ni perintah. Perintah ini berarti al-aslu fil amri al-wujub. Atas dasar inilah nak tutup ni Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti. Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti di karang kitab Husnul Maqsid fi al-Maulid, fil amal al-Maulid. Dalam tu dia sebut sekiranya di dalam maulid diisi bacaan kisah baginda sallallahu alaihi wasallam, sirahnya, merenung tentang sunnah-sunnah baginda, syama'il baginda, mengingat kisah baginda dalam memperjuangkan Islam, berselawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca ma tayassara minal Quran. Tadi mukaddimah kita punya mukri dah baca tadi, ma tayassara minal Quran. So kalau ada semua benda ni ditambah nanti sedekah, simak tu sedekah makanan. Kan kita disuruh untuk at'imut ta'am, bagilah makanan. Bagi makanan, at'imut ta'am. Ni. So kalau dah semua benda ni, kira-kira majlis maulid yang tuan-tuan dan puan-puan buat dekat masjid ni bid'ah, sesat ke, masuk neraka ke, baik ke tidak? Itu Imam Suyuti kata, kalau semua benda ni baiklah, dapat pahala. Tapi kalau maulid Nabi, contoh dia, jom laki perempuan mai sini macam konsert, duduk laki perempuan semua berpeluk macam begini kan. Itu dosa lah, maksiat lah, haram lah. Siapa suruh buat macam tu? Ini dia. Tapi ustaz, kenapa maulid di Malaysia ni duk pergi berarak kat depan luar, bawa bendera berarak? Itu adalah kerana firman Allah, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini semua saya ambil daripada mukri tadi. Ustaz tadi dia baca Quran, dia baca wadduha tadi, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan disebabkan oleh engkau mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu taala, fahaddits, ceritakan kepada semua orang biar mereka tahu kenikmatan tadi. Ini falyafrahu, dengan fadilat Allah dan juga rahmatnya. Falyafrahu, kalau kau dapat kau bahagia, ifrah. Kita nak tunjukkan kebahagiaan kita, kesenangan kita dan kesyukuran kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Insya-Allah jelas kan benda ni? Bila dah jelas perkara ni, insya-Allah kita istiqamah mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah masjid yang mulia ini menjadi wasilah, menjadi asbab
untuk semakin ramai jamaah-jamaah di daerah ini semuanya solat 5 waktu berjamaah tidak tinggal, menghidupkan masjid, menghidupkan amal ibadat di dalam rumah Allah yang mulia ini, dan semua ahli-ahlinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi akidah yang sahih, insya-Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kita tidak berharap melainkan Engkau berikan kita husnul khatimah, menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua masuk ke dalam syurga tanpa perlu tengok pun api neraka. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.